Assalamualaikum. Terima kasih kepada mereka yang terus bersama dengan Akademi Pilihan Raya dalam sesi-sesi yang kita buat basically 2 kali seminggu, hari Rabu pagi 10.30 dan hari ini hari Jumaat jam 3.30 petang. Baik, hari ini kita nak cerita tentang satu perkara yang kerap kali disebut semasa PRU yang lepas. Okey, cuba kita tengok ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya tentang ni keputusan dekat saluran tu, dekat kelas-kelas tu, SPR main ingat sebelum umum. Puaslah kalau nak ingat. Dan macam mana nak tahu keputusan betul tak betul? Baik, berkaitan dengan keputusan pilihan raya, dia bukan dibawa semua peti-peti undi tu kan, yang lepas kita mengundi dekat kelas, dekat saluran tu, bawa pergi dewan, lepas tu diorang kira dekat situ. Tak ya. Baik, hari ni dengar betul-betul macam mana kaedah dan apa je yang ada untuk memastikan keputusan itu betul dan tepat. Hari ini kita nak cerita tentang apa yang dipanggil sebagai borang 14. 14. Apa dia borang 14? Hari tu masa PRU 14, orang semua bercakap pasal borang 14. Borang 14, borang 14, borang 14. Tapi kita tahu tak apa sebenarnya borang 14 tu? Apa benda je yang ada dalam borang 14 tu? Tu tengok. Okay, tengok tu. Itulah rupa dia borang 14. Ada pada skrin. Tunggu jap dia keluar ni dekat skrin tu. Itulah rupa dia borang 14. Nampak dah kan? Borang 14 tu. Kita jalan kan dia supaya dapat tengok lah. Dia bukanlah panjang macam tu, tidak. Dia saiz A4 je. Itu kita nak tunjukkan ulang-ulang kan. Tengok daripada atas tu yang ada tulis peraturan-peraturan pilihan raya dalam kurungan perjalanan pilihan raya itu kan. Dan bawah tu dia ada tulis borang 14. Inilah rupa borang 14. Tapi apa benda borang 14? Dalam bahasa mudah, kalau ikut tajuk lah, kalau tengok kat skrin tu ikut tajuk dia, penyata pengundian selepas pengiraan undi. Okay? Penyata pengundian selepas pengiraan undi. Maksudnya borang ini hanya keluar selepas selesai proses pengiraan undi. Maksudnya apa? Sekeping kertas inilah yang dipanggil sebagai keputusan pilihan raya selepas pengiraan undi dalam saluran itu. Bermaksud, kalau kita ada contoh saya bagi, katalah ada 30,000 saluran. Maksudnya kita ada 30,000 kelas ataupun tempat dewan yang digunakan tu. Saluran 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sekolah A saluran 1, 2, 3, 4, 5. Sekolah B saluran 1, 2, 3. Campur semua satu Malaysia ni. Kita ada 30,000 saluran. Bermaksud kita ada 30,000 keping borang 14. Okey. So bila kita jumlahkan semua borang 14 ini, itu yang dipanggil keputusan keseluruhan. Tetapi penjumlahan dibuat berdasarkan bahagian pilihan raya. Ingat berdasarkan bahagian pilihan raya. Bermaksud borang 14 dalam bahagian pilihan raya parlimen terjumlahkan semua. Kalau contohnya dalam parlimen A ada 3,000 borang 14, ada 3,000 saluran contohnya. So kita jumlahkan semua tu, so kita dapat total berapa, calon A dapat berapa, calon B dapat berapa, calon C dapat berapa. Itu borang 14. Dan borang 14 ni, borang 14 ni, kalau boleh nak tengok, nanti saya akan tunjuk dalam skrin tu. Saya akan tunjuk apa isi kandungan yang ada dalam borang 14 ni. Ini sekeping borang ini sangat bernilai dan akan diberikan salinan kepada setiap ejen mengira undi. Nampak tak? Tu saya ambil atas dulu tu. Okay, tengok ni di borang 14, dia tulis kat atas ni borang 14 tu penyata pengundian selepas pengiraan undi. Basically dia keputusan lah, keputusan selepas kira undi, sekeping kertas ni. Dan ingat tak, minggu lepas saya ada sebut pasal ejen mengira undi. Bermaksud wakil daripada calon-calon yang bertanding dalam bahagian pilihan raya itu, yang ada dalam kelas itu, akan dapat satu salinan
borang ini, borang ni setiap seorang. Bermaksud ketua tempat mengundi KTM tu yang in charge dalam saluran itu, dia akan buat salinan yang secukupnya. Contoh, contoh ada 3 calon yang bertanding. Tiga orang ini hantar wakil dia sebagai ejen mengira undi dalam kelas itu, dalam saluran itu. Bermaksud 3 orang ejen ni dia akan dapat sekeping. Borang 14, dia akan dapat seorang satu. KTM akan buat salinan yang secukupnya. Bermakna satu salinan tu dia buat untuk dia sebab dia perlu serahkan borang 14 itu kepada pegawai pengurus. So dia akan buat satu salinan untuk dia, kemudian dia akan buat lagi 3 salinan. Salinan tu buat macam mana? Dia akan salin satu persatu tau. Dia tak ada photostate, tak ada. Kalau dia perlu buat 4 kan, satu untuk dia dan 3 yang untuk ejen mengira undi yang ada dalam kelas itu, dia akan buat 4 salinan. Manually salin balik satu persatu, dan keempat-empat salinan ini akan di-verify, akan disahkan oleh ketiga-tiga orang ejen yang ada dalam kelas tu. Bermaksud setiap seorang tu akan dapat tengok 4 salinan. Okey, verify sama tak maklumat dia. Kalau dia tulis 30 kat sini, 30 sama. Nak memastikan bahawa KTM tidak salah tulis dan sebagainya. Keputusan yang dicatatkan, maklumat dicatatkan dalam borang 14 ini adalah betul. Okey, kalau kita tengok apa benda yang ada dalam borang 14 ni. Tengok Okey, tengok yang atas tu, yang A tu. Jumlah kertas undi yang patut berada dalam peti undi. Nampak tak yang atas tu? Dan ditulislah E dalam borang 13. Borang 13 minggu depan saya cerita sebab dia ada berkait rapat 13 dan 14. Tapi saya nak beritahu dulu minggu ini adalah borang yang paling penting sekali adalah borang 14 ni, keputusan dalam saluran tu. Based on borang ini, kita tahu kalau tengok bawah ni nama calon, bawah sikit kalau nampak ni nama calon, parti ataupun dia bebas dan berapa bilangan dia, jumlah undi yang dia terima dalam kelas itu, dalam saluran itu. So dia akan tulis satu persatu kat sini mengikut susunan dalam kertas undi. So dia akan tulis satu persatu kat sini dan bawah ini jumlah undian oleh pemilih. Bermaksud berapa yang kat sini totalkan dapat kat bawah ni. Ini borang 14. Dan kalau tengok C, kertas undi yang ditolak. Semasa proses pengiraan undi kan, ada orang yang pangkah 3 calon dalam tu. So maknanya kertas undi itu kertas undi ditolak. Hari tu kita ada session hari Rabu pagi last 2 weeks, ada cerita pasal undi rosak dan undi ditolak. So undi rosak dia tak duduk dalam borang 14, bukan dalam ni. Yang duduk dalam ni hanyalah undi ditolak. So kita faham undi rosak dekat mana? Dalam borang 13. Yang itu nanti saya akan cerita minggu depan apa benda borang 13 dan perkaitan 13 dan 14. Baik, kalau tengok yang ini D itu jumlah kertas undi yang dikeluarkan kepada pengundi tapi tidak dikembalikan. Apa panjang sangat nak faham? Jangan risau. Senang je. Yang ini kita dah bagi pengundi itu kertas undi tapi dia tak balikkan pada kita. Maksudnya apa? Tak masuk pun dalam peti undi. Kertas undi dia, saya pun tak tahu kenapa, tapi ada tak berlaku? Ada. Okey, dia ambil kertas undi, dia tanda dan sebagainya mungkin, tapi dia tak masukkan dalam peti undi. Kemana pergi? Wallahu a'lam bishawab. Sama ada dia bawa keluar. Memang tak boleh sebab adalah menjadi satu kesalahan untuk bawa kertas undi keluar daripada tempat mengundi ataupun saluran. Tapi dalam keadaan ramai dan orang dan sebagainya, mungkin ada yang berjaya lah bawa keluar kertas undi itu. Kalau dia ditangkap, boleh di-charge lah sebab dia jadi satu kesalahan. Tapi tengok tunjuk yang telah diisi. Apa rupa dia? Ni yang telah diisi. Nampak tak? Tu, itu maklumat atas ni tak ada masalah lah. Ini maklumat tempat dia bertugas dan sebagainya bahagian pilihan raya. Ini contoh dia yang telah diisi tu, nampak tu. Kalau calon A contohnya Fatah Pilus. Lepas tu Lee Chong Wah ni ada, Munu Sami. So ini parti dia kat tengah-tengah, kamera, laptop, telefon. Ini jumlah undi yang dia terima ni kalau tengok ni 72, 136 dan 59. Ini jumlah undi ni terima. Bawah ni 267 ni, total ni lah jumlah ini. Kemudian C, kalau tengok C tu ada 6. Ini adalah jumlah undi yang ditolak. Bermaksud kertas undi yang ditolak tu dia pangkah lebih daripada satu calon. Dia tak pangkah langsung. Dia melukis pada kertas undi, dia menulis pada kertas undi. Ya ke ada? Ada ya, kita jumpa. Kenapa? Wallahu a'lam. Okay? Right, thank you very much. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan saya pada petang ini dalam ini yang anda perlu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.